Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua family mengaji.com, insyaAllah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dah hadir, InsyaAllah, okay. Alhamdulillah, barakallahu fiq. Dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis hari Isnin. InsyaAllah minggu baru, minggu kedua dalam bulan Ogos. Okay, minggu kedua, minggu baru. Kita kena semangat baru, insyaAllah, okay. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sadiah Abu, Kak Azin Rahman. Okey, ahlan wa sahlan. Silakan hadir, silakan masuk. Selamat datang yang dah hadir, yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis jam 12.30. Saya ucapkan selamat tengah hari dan selamat hari, salam hari Isnin. Okay, good afternoon. Okay, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah hadir. Saya jemput masuk. Baik. Okay, yang dah hadir boleh tolong saya. Kita nak lipat kali gandakan amalan kita. Kita nak lipat kali gandakan ganjaran kita. Jadi kita sama-sama pakat-pakat tekan button share, boleh? Sharekan live ini. Boleh? Sebarkan kebaikan. Sama-sama kita nak ajar ramai-ramai untuk bersama-sama dalam slot bacaan hadis kita tengah hari ini, insya-Allah. Okey. Jadi hari Isnin saya doakan moga-moga semua sihat. Sihat-sihat belaka. Okey. Moga semua berada dalam keadaan sihat wal afiat, insya-Allah. Okey. Mana yang ada urusan hari ini, saya doakan semoga semua urusan dipermudahkan. Urusan besar ke, urusan kecil ke, semoga Allah permudahkan segala urusan tuan-puan hari ini. Moga-moga Allah selesaikan segala keperluan, insya-Allah, amin. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nuraini, Kak Zanaria. Okey, Kak Nurul Ain, Kak Nurul Ain, Kak Safia, insya-Allah, Kak Saina. Okey, ahlan wa sahlan, selamat datang. Silakan masuk, jemput hadir, insya-Allah. Okey, terima kasih dan share terbaik. Okey. Jadi hari ini dalam slot bacaan hadis, kita nak sama-sama tengok hadis, kita nak sama-sama dengar. Okey, hadis hari ini insya-Allah niat kerana Allah Taala. Kita baca hadis ni tanda kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey. Dan tajuk kita hari ini membaca Al-Quran untuk mendapat kepentingan dunia. Boleh ke kita nak baca Al-Quran ni semata-mata untuk duniawi? Jadi hadis hari ni insya-Allah kita tengok keterangan nanti. Okay, membaca Al-Quran untuk kepentingan dunia. Boleh ke tak boleh? Okay, insya-Allah. Jadi sementara kita tunggu lagi sahabat-sahabat yang lain, boleh kita zikir sama-sama, insya-Allah. Okay, kita nak zikir hari ini bersama-sama, insya-Allah. Okay, jom kita zikir sama-sama. Mudah-mudahan dengan zikir hati kita mungkin yang ada yang tak tenang ke ataupun stres kan, insya-Allah dengan kita berzikir mudah-mudahan hati kita lebih tenang. Okay, jom kita zikir sama-sama. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. 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 InsyaAllah, amin. Okay, baik. Niat kerana Allah Ta'ala terbaik. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Okay, yang baru hadir, yang baru bersama-sama hari ini dalam slot bacaan hadis,
silakan masuk. Okey, ahlan wa sahlan saya ucapkan selamat datang dalam slot bacaan hadis kita setiap hari, insya-Allah setiap hari jam 12.30. Okey. Baik. Okey. Lagi sekali untuk pengetahuan, tajuk hadis kita hari ini membaca Al-Quran untuk kepentingan dunia. Jadi boleh ke tak boleh ni kita nak baca Al-Quran ni untuk dunia ni? InsyaAllah kita tengok sekejap lagi. Okey, baik. Cuba komen di bawah, suara saya jelas? Gambaran saya jelas tak? InsyaAllah cukup jelas atau tidak? Sebelum kita mulakan slide hari ini, insyaAllah saya nakkan kepada Pak Saudara baru je meninggal dunia pagi tadi. Ya ke? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah moga-moga dipermudahkan. Baik, saya akan pusing kamera, boleh? Untuk menghadap kitab fadilat kita, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah hadir silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Jumpa masuk dalam slot bacaan hadis kita hari ini sama-sama. Okey, sekejap. Okey. Baik. Okey, insyaAllah. Okey, hadis kita yang bertajuk membaca Al-Quran untuk kepentingan dunia. Okey, jadi kita nak tengok, boleh ke kita nak baca Al-Quran untuk duniawi? Contoh macam untuk duniawi macam mana? Okey, contoh. Orang kata, okey, contoh surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah itu surah supaya rezeki bertambah, kan? Jadi boleh ke kita baca surah Al-Waqi'ah ni setiap hari dengan niat supaya rezeki kita bertambah? Jadi boleh ke kita niat macam tu? Okey, insyaAllah. Baik, dalam slot bacaan hadis hari ni kita nak tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah hadir silakan masuk. Okey, jumpa masuk. Ahlan wa sahlan yang baru hadir. Okey. Baik, yang dah komen jelas, terima kasih. InsyaAllah. Okey, yang dah hadir boleh sama-sama tekan button share. Kita share sama-sama, kita sebarkan kebaikan. Pakai share, insyaAllah. Okey. Mungkin ada yang tengah buat kerja atau ada yang tengah bawa kereta ke, insyaAllah boleh sambil-sambil dengar. Okey. Jom kita baca hadis sama-sama hari ini. Hadis dalam satu suku. Satu suku baris. Okey, jom. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Qur'an yata'akkalu bihin nas jaa yaumul qiyamah wa wajhuhu azmun laisa alaihi lahmun. Okay, insyaAllah. Jadi itulah hadis kita, pendek sahaja hari ini. Jadi kita nak tengok apa maksud hadis ini. Baca Al-Quran untuk kepentingan dunia, boleh atau tidak, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey, yang dah hadir insyaAllah boleh tekan button share. Boleh? Tolong sebarkan share ini, live ini, insyaAllah. Baik, maksud hadis yang kita baca, Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan. Jadi hadis ini siapa yang meriwayatkan? Okey, siapa yang tulis? Iaitu Sayyidina Buraidah. Okey, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Jadi baginda ada bersabda. Baginda ada bersabda. Jadi apa sabda Nabi? Okey, sesiapa membaca Al-Quran dan dengan Al-Quran dia memperoleh
sesuatu daripada manusia untuk dimakannya. Apa maksud tu? Okey, jadi Nabi sabda, siapa yang baca Al-Quran, okey, siapa yang baca Al-Quran dan dia dapat sesuatu, dia dapat hasil sesuatu daripada manusia, okey, untuk dimakannya, untuk digunakannya, okey, akan muncul pada hari kiamat. Okey, waktu hari kiamat nanti golongan ini akan muncul. Bagaimana keadaan dia? Mukanya cuma bertulang dan tidak berdaging. Jadi itu adalah keadaan golongan orang yang membaca Al-Quran ini semata-mata untuk duniawi. Okey, Allahu Akbar. Kan takut kalau kita bayangkan muka yang tidak berdaging, dia hanya bertulang sahaja. Okey, insya-Allah. Jadi itu sabda Nabi. Okey, orang yang membaca Al-Quran dan waktu itu dia dapat sesuatu, dia peroleh sesuatu daripada dibaca Al-Quran. Dia memperolehi sesuatu daripada seseorang. Okey, jadi golongan ini waktu kiamat jadi muka dia cuma bertulang. Dia dalam keadaan muka yang tidak berdaging. Okey. Jadi kita nak tengok maksud lebih dalam lagi tentang hadis ini. InsyaAllah kita baca keterangan. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama. Tahniah saya ucapkan. Okey, dalam slot bacaan hadis hari ini sama-sama. Okey, jadi untuk pengetahuan, slot hadis kita hari ini tajuknya membaca Al-Quran untuk kepentingan dunia. Kita nak tahu boleh ke kita nak baca Al-Quran untuk kepentingan duniawi, insya-Allah. Jadi keterangan, maksud keterangan hadis tadi, okey, mereka yang membaca Al-Quran dengan tujuan keduniaan, okey, tidak akan mendapat apa-apa bahagian pada hari kiamat kelak. Okey, jadi orang yang dia baca Al-Quran, niat dia semata-mata untuk mendapat duniawi, tujuan dia baca Al-Quran untuk mendapat duniawi. Okey, waktu hari kiamat nanti dia akan tak dapat apa-apa bahagian. Okey, cuba bayangkan. Kita sungguh-sungguh ni baca Al-Quran kan, tapi niat salah. Okey, kita niat kita nak kekayaan, kita nak kesejahteraan kan. Contoh, kita nak kekayaan lah sebab kita dengan membaca Al-Quran. Tetapi walaupun di dunia kita dapat, di akhirat kita tak dapat apa-apa. Kan? Okey, jadi itu golongan orang yang salah. Jadi di situ dia dah salah niat. Okey. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda lagi. Baginda ada bersabda lagi, kita yang membaca Al-Quran, antara kita ada orang Arab dan orang bukan Arab. Kan? Orang yang baca Al-Quran ni macam-macam kan. Antara golongan orang yang baca Al-Quran ni, ada yang orang Arab, ada yang orang bukan Arab. Okey, jadi kita golongan yang mana? Okey. Okey, kita golongan kebanyakan bukan golongan orang bukan Arab. Jadi apa kaitannya? Bila kita bukan golongan daripada orang bukan Arab, jadi kita kurang faham. Kita tak faham maksud Al-Quran ayat itu, betul? Kecuali kalau kita baca makna. Jadi macam mana? Teruskanlah bacaanmu sebagaimana kamu melakukan sekarang. Baca saja Al-Quran itu, okey? Baca dengan tertib, baca dengan tartil, bertajwid, walaupun kita tak faham maksudnya. Okey? Okey, tidak lama lagi maksudnya, okey, nanti akan ada satu golongan manusia. Okey, satu golongan manusia yang akan memperbetulkan sebutan huruf-huruf Al-Quran. Okey, sebagaimana anak panah diperbetul, okey, iaitu mereka yang akan berusaha keras untuk menghiasi bacaan mereka. Okey, kemudian mereka menghabiskan masa berjam-jam bagi memperbaiki sebutan setiap huruf. Okey, kemudian mereka akan bersusah payah untuk memperbetulkan makhraj. Okey, tetapi itu semua adalah untuk tujuan keduniaan.
Okey, jadi perbuatan mereka langsung tidak ada kena-mengena dengan akhirat. Jadi Nabi ada bersabda. Okey. Antara ramai-ramai orang, banyak golongan yang baca Al-Quran. Okey, dan antara golongan itu ada yang bukan Arab dan juga orang Arab. Okey, kemudian kalau orang yang bukan Arab, dia tak akan faham. Mungkin kita tak faham maksud kalau kita tak tengok maksud ayat Al-Quran. Jadi waktu itu teruskan sahaja baca. Okey, kemudian nanti dia akan ada satu golongan. Satu golongan yang dia baca Al-Quran. Dia berusaha perbetulkan sebutan huruf. Dia berusaha belajar tajwid, kan. Dia baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Tetapi, ada tetapi tetapi niat dia salah. Sebab apa? Dia belajar Al-Quran itu tujuan dia untuk keduniaan. Jadi perbuatan dia tu selama ini sia-sia, kan. Jadi dekat akhirat nanti dia tak akan dapat apa. Sebab dia dah salah niat. Jadi awal-awal kita kena perbetulkan niat. Kita kena tajdid niat kita. Kita baca Al-Quran setiap hari. Kita belajar tajwid, kita usaha perbaiki, memperkemaskan bacaan Al-Quran sesungguhnya kerana Allah Ta'ala. Okey, mula-mula pertama sekali kita kena betulkan niat. Okey, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, silakan masuk. Okey, ahlan wa sahlan. Dalam sulat bacaan hadis kita hari ini. Baik. Okey, jadi hadis ini dia bermaksud bahawa hanya membaca dengan suara yang baik sahaja, okey, adalah sia-sia. Jika tidak ada keikhlasan dan tujuan hanyalah untuk mendapat faedah keduniaan. Jadi kalau dia baca dengan sedap, dia baca dengan merdu, kan, lenggang-lenggok, kan, okey, dengan lunak, tetapi niat dia salah. Tujuan dia untuk dapat dunia, faedah dunia. Jadi perbuatan dia tu sia-sia. Jadi dia baca Al-Quran tu tak ikhlas. Tak ada keikhlasan di situ. Okey. Jadi wajah menjadi tidak berdaging. Itu golongan. Okey, keadaan golongan ini waktu hari kiamat, wajah dia menjadi tidak berdaging. Bermaksud bahawa apabila seseorang itu dia jadikan sesuatu yang paling mulia, okey, iaitu Al-Quran sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang paling rendah nilai dia, iaitu apa? Keuntungan dunia. Maka bahagian badan yang paling mulia iaitu muka akan dihilangkan kecantikan muka itu. Jadi di sini kenapa muka? Kenapa tak bahagian badan yang lain? Okey, muka adalah tempat bahagian badan yang paling mulia. Betul tak? Bila kita jumpa seseorang, kita pasti nampak muka. Kita tengok muka dulu, kan? Kita nak kenal orang, kita nak cam orang. Kenal tak si Fulan bin si Fulan? Cuba tunjuk muka. Tak ingat lah. Bila tengok muka, baru ingat. Jadi, bahagian badan yang paling mulia adalah muka. Jadi sama juga. Okey, yang paling mulia adalah Al-Quran. Tetapi dijadikan Al-Quran itu alat sebagai dia nak dapatkan sesuatu. Dan sesuatu itu nilai dia hanya rendah sahaja. Sesuatu itu apa? Keuntungan dunia. Jadi dia dah mempergunakan Al-Quran. Jadi di situ dia akan keadaan orang golongan ini waktu hari kiamat. Okey, wajah dia, bahagian badan yang paling mulia dia akan tidak berdaging, hanya tulang sahaja. Allahu Akbar, kan. Jadi takut kalau kita dengar, kan. Okey. Jadi kemudian satu hari Sayyidina Imran bin Husain, Sayyidina Imran bin Husain, dia melalui berhampiran seorang penceramah. Waktu tu Sayyidina Imran dia berjalan. Okey, kemudian waktu dia jalan tu dia berhampiran, waktu tu ada seorang penceramah sedang membaca Al-Quran. Okey, dan kemudian waktu dia baca Al-Quran itu dia meminta-minta. Okey, apa yang dia meminta wallahu alam. Okey, tapi dia meminta-minta waktu baca Al-Quran itu,
kepada manusia. Okey. Jadi niat dia dah salah dekat situ. Melihatkan beliau melihatkan itu, jadi Sayyidina Imran terus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, dan berkata, okey, saya mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, bahawa sesiapa membaca Al-Quran dan ingin meminta sesuatu, hendaklah dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tidak lama lagi akan datang satu kumpulan manusia yang akan membaca Al-Quran dan kemudian dia meminta-minta kepada manusia. Okey. Jadi ada seorang para masyayikh, okey, bahawa orang yang mendapat, okey, dia akan dapat satu keuntungan di dalam dunia ini dengan pengetahuan agama adalah seumpama orang yang membersihkan kasut dengan pipinya. Dia bagi perumpamaan. Okey, orang yang ada pengetahuan agama tapi niat dia salah, jadi dia umpama bersihkan kasut dengan pipi. Jadi tidak syak lagi bahawa kasut itu dia akan jadi bersih. Kan kita sental dekat pipi, kasut tu jadi bersih. Tetapi perbuatan tu nampak elok tak? Jadi tapi perbuatan itu nampak sangat, maaf saya sebut, okey, sangat tak elok lah. Saya tak sebut sangat teruk, sangat tak elok sekali. Okey. Jadi untuk orang yang demikian, ayat daripada ayat Al-Quran dia turun. Okey, untuk golongan orang yang macam ni, Allah turunkan ayat ulaikal ladzina syataru alladzina syataru dhalalata bil huda. Apa maksud ayat ni? Baik. Inilah mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perniagaan mereka tidak akan memberikan keuntungan. Okey, juga mereka bukanlah pengikut-pengikut yang mendapat petunjuk. Jadi ini orang yang salah niat. Okey. Saya pernah dengar satu cerita, ada satu company, satu syarikat ni, dia letakkan syarikat ni bangsa Cina, kan? Kemudian dalam pejabat dia gantung ayat 1000 dinar. Kan? Kalau kita rasa hairan, betul? Kan? Kita masuk company, kita pergi dalam satu syarikat, tapi dalam pejabat dia gantung ayat 1000 dinar. Jadi seseorang ni ditanya, kenapa gantung ayat ni? Tahu ke ni ayat apa? Lepas tu dia kata, saya dengar ayat ini bawa ong. Okey, bawa untung. Jadi dekat situ dia dah salah. Okey, dari mana dia tahu benda tu? Kan? Jadi kalau kita salah niat, salah tafsir, kan? Jadi bila kita nak bagi tahu dekat orang pun, dia akan jadi salah dekat situ. Okey, kita tak boleh menggunakan ayat Al-Quran untuk mendapat keuntungan. Jadi yang pertama sekali, apa yang perlu kita buat mula-mula waktu kita nak baca Al-Quran ataupun kita nak belajar, jadi mula-mula kita kena tajdid niat. Kita kena betulkan niat kita, ikhlaskan. Kita baca ni kerana Allah Ta'ala. Okay, kita baca kerana Allah Ta'ala. Nak minta apa-apa pertolongan pun daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Okay, jadi itulah hadis kita hari ini. Membaca Al-Quran demi keuntungan dunia. Jadi tak boleh di situ dah. Salah di situ. Okay, jadi insyaAllah mudah-mudahan kita baca Al-Quran, okey, kita niat kerana Allah Ta'ala. Kita nak mendapat keredaan Allah ni. Kita nak mendapat keredaan Allah, jadi niat kerana Allah Ta'ala. Okey, baik. Jadi terima kasih. Alhamdulillah. Tahniah yang dah bersama-sama dalam solat bacaan hadis hari ini. Tengah hari ini sebelum waktu masuk waktu zuhur, insyaAllah. Okey, yang dah bersama-sama, terima kasih saya ucapkan. Yang dah share juga terima kasih. Yang dah like,
Yang dah komen pun terima kasih banyak-banyak. Okey, insyaAllah. Okey, baik. Sebelum saya akhiri, hari ini merupakan last call untuk panggilan sertai kelas. Okey, kelas tajwid, kelas asas, kelas talaki dan kelas personal. Okey, kelas asas. Okey, mana yang ada sahabat-sahabat, mana yang ada saudara mara, adik-beradik yang nak belajar. Yang nak mantapkan bacaan Al-Quran, boleh recommend okey dekat mereka bahawa kita ada buka kelas. Dan hari ini adalah hari terakhir. Jadi okey, kita ada kelas asas, boleh belajar. Kita akan belajar dalam kelas asas dari awal. Daripada kita nak mengenal huruf. Okey, kelas tajwid, kita akan belajar hukum-hukum tajwid. Nak memperkemaskan, nak mantapkan lagi bacaan tajwid. Dan juga kita ada kelas talaki. Kelas talaki macam mana? Kelas yang kita baca Al-Quran bersama-sama dengan guru, secara beramai-ramai. Okey, kita ikut ustazah baca. Kita ikut guru baca dari juzuk 1 sehingga juzuk 30, insya-Allah. Okey, dan kelas personal, kelas sorang-sorang. Sorang, one to one dengan guru. Dia bukan beramai-ramai, insya-Allah. Okey. Jadi, boleh tekan link di bawah untuk pendaftaran kelas. Yang nombor 2, kelas alif bata atau individu. Dan untuk tajwid, talaki, daftar asas tajwid dan talaki 30 juzuk, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih lagi sekali dan bersama-sama mudah-mudahan saya doakan semoga kita semua terus istiqamah bersama-sama dengan Al-Quran, insya-Allah. Okey, baik. Kita jumpa lagi dalam slot bacaan yang akan datang. Saya ucapkan jaga diri, jaga kesihatan, insya-Allah. Baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.